Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summal alhamdulillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita sambung kelas Riyadhus Salihin. Kita masuk pada bab yang baru, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ikhwan, membuka pada kita bab yang baru pada muka surat 307 ini, iaitu bab tentang makruh seseorang meminta dengan menyebut-nyebut zat Allah kecuali memohon syurga, dan makruh menolak orang yang meminta dengan menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala. Ini dua bab yang Imam Nawawi nak cakap. Bab berkenaan dengan, Nawawi bawa bab ini, bab yang pertama, makruh. Makruh bermakna bukanlah haram, kan? Makruh, kata Imam Abu Hanifah dalam fiqh Abu Hanifah, apabila perkataan makruh disebut, dia tetap termasuk dalam larangan. Afdalnya dijauhi. Satu orang kata boleh, satu orang kata tak boleh, kita tengok. Dia ni kata tak boleh bentuk haram, dia ni kata dalam bentuk makruh. Abu Hanifah kata yang awalnya ditinggalkan, sebab makruh juga termasuk dalam perkara yang tidak dianjurkan. Bahasa kita kata acik boleh, tak usah buatlah. Tapi kalau buat, tidaklah masuk dalam kategori dosa besar. Tetapi kalau kita buat, kita juga termasuk di dalam garis orang yang berada di dalam larangan. Cuma larangan itu taklah sampai kita berdosa, namun larangan tetap larangan. Makruh seseorang meminta dengan menyebut zat Allah. Dia berdoa pada Allah Ta'ala. Dalam doanya dia kata, ya Allah, demi zat engkau, ya Allah, demi zat engkau, bagilah pada aku rezeki, tunaikanlah hajat aku. Makruh satu orang tu minta macam tu. Kenapa makruh? Kita akan tengok. Ini bab yang pertama. Kecuali memohon syurga. Kecuali kita kata, ya Allah, demi zat engkau, minta syurga, tak apa. Kita bila sebut zat Tuhan, kita sebut diri Tuhan, mulia. Kita dah sebut Allah Azza wa Jalla, dia mulia. Allah Ta'ala maha tinggi. Allah Jalla wa Ala, sifat Allah tu tinggi. Jalla Jalalu, Zul Jalali wal Ikram. Kita pergi sebut diri Allah yang mulia, lepas tu kita pergi minta satu benda tak setaraf, maka tak cantik. Apa kita minta? Kita minta, kita sebut, ya Allah, bisifatikal, ya Allah, kita kata, ya Allah, dengan zat engkau yang sempurna, dengan sifat-sifat engkau yang sempurna, ya Allah, tunaikanlah hajat aku ni. Hajat apa? Tengok-tengok, mungkin hajat masuk universiti ke, ada projek ke. Dia minta benda hak dalam dunia tu yang tak ada nilai dengan Tuhan, dia pergi panggil satu benda yang sangat bernilai, dia tak apa?
Tak apa tadi? Tak match. Tak match. Dia tak. Dia tak masuk. Jadi kalau nak minta sesuatu dengan kita panggil zat Allah, kita minta sesuatu yang mulia di sisi Allah, itu masuk. Apa yang mulia di sisi Allah? Syurga. Banding syurga dengan dunia ni tak ada nilai. Tak usah buat pembandingan lah. Dunia dengan syurga dengan apa? Dengan dunia ni tidak ada nilai. Langsung tak ada nilai. Tak ada tempat kita nak buat perbandingan tu, tak ada tempat langsung, tak ada nilai langsung. Maka Al-Imam Nawawi start bab ini dengan hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yas'alu biwajhillahi illa al-jannata. Rawahu Abu Daud. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah pantas memohon dengan menyebut-nyebut zat Allah kecuali memohon syurga. La yus'alu biwajhillah. Janganlah kamu minta dengan wajah Allah, melainkan syurga. Syurga nilai. Syurga benda yang ada nilai. Ada nilai apa ikhwan? Syurga tu ada nilai di sisi Allah. Nama syurga tu bila kita kata jannah, nama dia saja dia sudah cukup besar. Nama dia saja. Kedua, syurga tu bila sebut kata syurga, dengan dia punya isi dia ada nilai yang tinggi di sisi Allah. Allah jadikan syurga itu sebagai tempat dia negeri akhir. Semua nikmat dan kesenangan dalam dunia Allah letak awal. Maka Allah kata, wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang aku letak akhir ni lebih baik daripada yang aku letak mula dunia. Apa saja yang aku letak akhir itu lebih baik untuk kamu daripada yang aku letak di awal. Karena itu ikhwan, bila Allah Ta'ala nak sebut tentang syurga, Allah sebut dengan kalimah-kalimah yang sangat tinggi, sangat mulia. Allah tak sebut macam sebut dunia ni. Dunia ni Allah sebut macam tu ajalah. Macam kita baca Ali Imran kan 15. Dalam Ali Imran Allah cerita tentang zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin kan. Allah sebutlah dunia ni ada apa? Hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal hars wal an'am. Allah sebutlah dalam dunia ni ada apa? Ada wanita, ada kekayaan, kaya jenis apa, harta jenis apa, tanam-tanaman, binatang ternak, emas, perak, ladang. Bila Allah sebut tu semua, Allah guna satu perkataan. Allah kata, "Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab." Allah kata semua tu yang hangpa dapat tu kira dahsyat-dahsyat. Kuda lah. Itu semua sumber kekayaan, sumber kesenangan. Semua tu kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Benda tu tak lebih daripada seronok sat saja atas dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Tapi hangpa tahu dah Allah Ta'ala kata, di sisi Allah ada husnul ma'ab. Ada ma'ab, tapi sifat dia husn. Tempat balik, tempat kesudahan yang sangat indah. Siapa yang dapat wanita mana tidak indah? Kita tanya Pak Cik Din.
Nak pulih semangat, pacik demam kan, saya nak pulih balik semangat. Ada ke pacik dia? Di mata lelaki-lelaki wanita tu tak indah? Tak ada. Dekat mata kita tak indah, kat mata lelaki lain tengok dia jodoh. Dia tak jodoh dengan kita, dia jodoh dengan lelaki-lelaki yang indah kat dia. Tak ada wanita yang tidak. Mainlah macam pokok kuali macam mana pun, dia ada jodoh. Kalau tak, kalau wanita-wanita belah Afrika ni zaman Kuta Kinte ni, patut tidak berkembanglah zuriat dia. Tapi Allah menentukan. Wanita lagu tu Colombia ke zaman dulu, Mesan is Kunta Kinte. Mama tengok saya pun memang geng tu lah Mama. Cara Mama tengok, jangan duk kata kau orang dah. Saya pun geng tu lah. Ada orang tengok saya segak Mama. Walaupun macam pungkok kau ni. Ada orang tengok segak. Ya. Allah tentukan jodoh. Orang apa dalam cinta kan, dia kata in love ni, macam mana dia rasa? Kita dalam dunia cinta ni punya seronok tu macam mana? Orang yang kita cinta tampak tangan kita, tak rasa sakit. Dia cubit kulit kita, terkelupas kulit, mengalir darah dia, tak rasa pedih. Lepas menikah, buat hati kena. Lepas menikah, buat mendapat. Itu adalah lumrah. Indah kan? Indah. Apa cik? Love is blind. Maknanya cinta itu buta. Cinta itu buta. Patut orang cinta suka meraba-raba pasal buta. Baru saya tahu. Buta dia duk raba. Apa tadi? Love is blind. Blind. Maka cinta itu buta. Wanita. Hubbus syahwat minan nisa wal banin, anak-anak. Orang suka anak-anak, banin. Al-Quran tak sebut banat, disebut banin. Ni sebah kepada orang Arab kan, dia kalau dapat anak jantan dia dahsyat lah. Dia dapat anak perempuan ni dia slow sikit. Semua ni Allah kata simbol kepada kemegahan, keseronokan. Dia adalah sumber kepada kekayaan. Tapi Allah Ta'ala kata qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Dahsyat Allah sebut. Siapa yang dapat ni, had yang Quran sebut awal ni 15 tadi, Ali Imran tadi, Allah sebut orang tu menguasai kekayaan dunia secara semasa. Kaya dia. Dia ada lembah minaz zahab wal fiddah, lembah emas dan perak. Lembah. Kaya dia. Tiba-tiba Allah kata, qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Allah kata, Muhammad, tolong bagi tahu pada mereka, mau dah aku nak sampaikan kepada kamu ada benda lebih baik daripada itu semua. Perkataan Allah ni bila dia bercakap pasal akhirat, dia guna bahasa luar ni. Dia tak sebut sikit baik pasal dunia, dia sebut pasal akhirat. Qul a'unabbi'ukum, mau dah aku nak cerita pada kamu benda yang kamu tak tahu, kamu jahil, kamu bodoh, kamu tak reti, kamu tak nampak, tak sampai pengetahuan pada kamu. Apa dia? Bi khairin min zalikum, adanya lebih baik bagi kamu daripada benda tu semua. Terutama kata Allah, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka. Satu, apa yang kita tengok di sini, Allah cerita nilai syurga banding dengan dunia diangkat. Senikmat-nikmat dunia ni tidak ada sebutan indah, tapi sekecil-kecil nikmat syurga disebut dengan indah. Imam Bukhari, dalam hadis Bukhari kan cerita satu orang yang masuk syurga last sekali dia masuk syurga. Tuhan bagi dia masuk syurga, dia tengok syurga tu luas. Lepas tu dia tengok nikmat-nikmat dalam syurga. Allah kata semua yang ada dalam syurga ni hang punya.
Hang punya. Bila dia tengok benda tu semua, dia kata apa? Dia kata sepatah. Dia kata, ya Allah, apa yang aku dapat ni tak ada orang dapat macam aku. Akulah yang paling dahsyat aku dapat. Dia tak tahu dia tu paling rendah. Subhanallah. Itu dikatakan adna minal jannah. Itu yang paling rendah daripada syurga. Bila Allah cerita dengan sebesar-besar nikmat. Tapi bila Allah cerita tentang sebesar-besar nikmat dalam dunia ni, Allah pakai ayat serendah-rendah perkataan. Bermakna bicara dunia tidak mendapat tempat di sisi Allah. Bicara akhirat mendapat tempat. Maka Nabi kata tadi, bila kamu nak minta dengan zat Allah yang maha mulia, jangan minta benda tak ada nilai kat dia. Minta bendanya lebih bernilai. Ialah duit, ringgit, kesihatan bernilai lah di dunia. Tetapi kalau nak banding dunia dengan akhirat, ada lagi benda bernilai. Maka jangan pakai benda yang kecil dikala ada benda yang besar. Tinggalkan yang kecil. Jangan minta, ya Allah, demi zat kau yang wujud, kebenaran kau wujud, kau ada kuasa, ya Allah, tunjuklah kuasa kau dan kau bagi rezeki pada aku. Allah selekehnya doa ni. Dia panggil zat yang maha besar, minta benda selekeh. Nabi kata, la yas'alullah. Janganlah minta kepada Allah macam tu. La yas'alu biwajhillah. Jangan minta dengan wajah Allah, melainkan syurga. Nabi kata, melainkan syurga. Dahsyat ikhwan. Lagi satu kita kena tahu, Allah Ta'ala bila dia cerita pasal syurga dalam Quran, dia cerita pasal syurga, syurga tu dia ganding. Dia ganding, jodoh syurga tu dia ganding. Kerana syurga tu mulia, penghuni syurga pun dia ganding dengan semulia-mulia manusia. Bukan dia pilih orang yang selekeh. Orang yang selekeh ni maksud saya bukanlah orang yang miskin tu, tidak. Orang selekeh ni orang yang tak masuk dalam syarat dia tu. Bicara Al-Quran, bila sebut tentang syurga, kita akan lihat di belakang ada syurga, di depan mesti ada 3 benda. Satu, Tuhan akan sebut orang yang bertakwa. 2, Tuhan akan sebut orang yang beriman. 3, dia akan sebut orang yang beramal saleh. Itu diganding dengan syurga. Allah kata dalam ayat dia, ayat kita duk baca selalu tu dalam Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Betul? Allah kata, Muhammad, basyiril ladzina amanu, sampaikan satu khabar gembira. Bagilah khabar gembira kepada siapa? Allazina amanu wa amilus salihat, kepada orang beriman dan beramal saleh. Imam kita ni, Imam Abu Ja'far Al-Tabari, yang terkenal dengan nama Tafsir Tabari, dia kata, allazina amanu, orang yang beriman ni siapa dia? Orang yang membenarkan Allah, yang membenarkan Rasul dia, dan kemudian dia tunjuk pembenaran yang ada dalam hati dia dengan dia beramal semata-mata untuk Allah. Dia beramal saleh tu semata-mata kerana Allah, kerana dia nak tunjuk pada Allah, dia membenarkan Allah, janji Allah, semua dia benarkan rukun iman tu. Maka dia bukti dalam bentuk amal saleh. Allah Jalla wa'ala suruh Nabi menghargai orang ni, bagi tahu kepada orang yang betul dalam hati dia, dia tasdiq, dia membenarkan Allah, Rasul Allah, janji Allah, rukun iman, semua dia benarkan. Bagi tahu pada orang ni dia ada iman. Kemudian dia tunjuk sungguh kepada Allah dengan amilus salihat, dia beramal saleh. Beramal itu wa'amilu, dia bekerja dengan amal-amal yang saleh. Dengan apa? Bil arkan, bil jawarih, dengan dia punya riang dia. Dia nak tunjuk ke Tuhan, aku percaya dekat hang Tuhan. Kalau hang kata ada syurga dan syurga tidak dimasuki dengan jalan ini, aku nak pakai jalan tu, aku percaya aku sampai ke syurga.
Maka Allah kata kat Nabi, basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Berilah khabar gembira kepada orang beriman dan beramal saleh. Apa dia khabar gembira itu? Annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Itulah khabar gembira. Sesungguhnya bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir, yang berlari di bawahnya anak-anak sungai. Sehingga kan ulama tafsir kata apa dia? Syurga sentiasa merindui jodoh dia. Inilah orang. Siapa dia? Orang yang beriman, beramal saleh, bertakwa. Oh, dahsyat. Dalam ayat yang kita duk baca selalu tu, dalam surah Lazim, kita duk baca selalu, Allah kata, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Imam Mujahid, Imam Qatadah, menantu kepada Abu Hurairah, Imam Sa'id bin Jubair, mereka tafsir ayat ini sangat dahsyat, sangat luar biasa. Allah kata inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu sentiasa menang, kata Allah. Mereka sentiasa mafaza, faza, beruntung, sukses. Tidak ada gagal hidup mereka. Mereka adalah orang yang mumtaz, sentiasa mumtaz. Dia pun bukan cakap qabul saja, mumtaz. Mereka orang yang tak ada istilah gagal dalam hidup. Jiwa mereka bukan jiwa yang mudah mudah patah, mudah kecewa, tidak. Innalil muttaqina, sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu mafaza. Apa dia yang mereka untung ni? Allah tengok. Allah kata hadaiqa wa a'naba. Yang akan menunggu mereka di hari akhirat itu adalah hadaiqa. Hadaiqa, kebun-kebun syurga. Taman-taman syurga yang penuh dengan nabat, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang bersifat dia hijau, cantik, segar. Tak cukup cakap tu. Ini pakcik dia. Apa dia? Wa kawa'iba atraba. Allah jadi. Wa kawa'iba atraba. Allahu akbar. Kalau ada tafsir di rumah hak Melayu tu, cuba tengok makna dia apa. Saya nak terjemah, saya kena hati-hati. Orang Arab bila sebut kawa'ib, makna dia lain. Kawa'ib, kawakib lain, kawakib di langit tu. Siapa? Apa itu? Inilah carkawala. Ni kawa'ib atraba. Pasal apa Allah kata dia untung? Dia kalau mati esok ni, dia akan dapat tempat dia. Yang Quran habaq tadi tu. Husnul ma'ab, dia telah ada yang lebih baik daripada dunia. Cantik tempat tu, indah mata memandang. Tak cukup cakap tu, Allah kata wa kawa'iba atraba. Dia ada wanita-wanita yang seksi. Pak Cik Din, ya Allah. Ubat demam Pak Cik Din, ubat demam. Boleh Pak Mek? Nak abang pun cakap tu je lah. Saya ni takut orang marah saya. Subhanallah. Macam mana Allah tak kata dia untung ni? Wa kawa'iba atraba. Kata Imam Ali tafsir termasuk menantu Abu Hurairah ni. Kawa'ib ni apa dia? Kamu tengok wanita-wanita yang buah dada dia tidak jatuh ke bawah. Apa ni? Mengapa Cik dia? Menggiurkan, betul ya bahasa menggiurkan, kan meliurkan.
Kalau liur, ayat liur kan. Jadi meliurkan, mengeliurkan, meleleh. Itulah yang disebut dengan kawaib. Kawaib, atraba. Bila Allah sebut tentang syurga, Allah padu dengan ni. Iman, amal saleh, taqwa. Dalam tempat lain Allah Ta'ala guna perkataan innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Macam mana nikmat? Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Dalam surah Tur ayat 52. Allah kata sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu syurga dan na'im yang penuh dengan nikmat. Fakihina, mereka duduk dalam syurga itu mereka enjoy, seronok. Tak ada saat yang tak seronok. Fakihina, apa dia? Bima atahum rabbuhum, dengan apa yang Tuhan beri kepada mereka. Mereka duduk dalam syurga, mereka seronok, mereka enjoy dengan apa yang Tuhan beri kepada mereka. Wa waqahum rabbuhum azabal jahim, Tuhan selamatkan mereka daripada azab jahim. Apa salah satu benda Tuhan bagi ke mereka? Kulu washrabu hani'an. Allah kata makanlah, minumlah, hani'an, sepuas hati, sesuka hati, bima kuntum ta'malun, kerana kamu dahulu di dunia orang yang beramal untuk Allah, bekerja untuk Allah. Allahu Akbar. Maka salah satunya Allah Ta'ala kata dalam surah Yasin, fakihin ini apa dia? Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum 'alal araiki muttaki'un. Allahu Akbar. Inna ashabal jannati, sesungguhnya inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihin, sesungguhnya ahli syurga pada hari ini, hari mereka masuk syurga. Siapa dia ahli syurga? Memang orang beriman, beramal soleh, bertakwa. Okay? Ayat tadi kata mereka seronok kan. Yasin pula kata inna ashabal jannati al-yawma, ahli syurga pada hari ini, fi syughulin fakihun, fi syughulin, mereka sibuk. Sibuk apa? Sibuk seronok. Subhanallah. Dia pun seronok apa yang tadi disebut? Bima ata rabbuhum, dengan pemberian Tuhan mereka. Sa'id bin Jubair kata apa? Hampa tahu dah ahli syurga ni sibuk apa dalam syurga? Mereka sibuk memecahkan perawan-perawan bidadari. Pakcik Din. Mula saya nak sebut Abang Nan, saya berkali pada Pakcik Din. Subhanallah. Kita duduk di rumah sibuk berniaga Abang Syarif, sibuk kemas rumah, sibuk buat kerja tak tentu hala. Ahli syurga pada hari itu, mereka itu kata Allah, al-yawm, pada hari ini, fi syughulin, fi syughul, tak ada ruang mereka tak sibuk. Mereka sibuk. Sibuk apa? Sibuk dengan fakihin, keseronokan. Apa yang mereka sibuk sangat? Memecahkan darah bidadari. Ustaz Samsul, jaga meja jangan terbalik. Subhanallah, ya Allah, ya Tuhan. Allah ganding nikmat surga macam tu. Allahu Akbar. Allah, Allah, Allah. Ya. Tu pasangan tu perempuan lah.
So, perempuan lah tu pasangan dia. Yang kita wajah yang mengiyakan ada itu isteri kita. Tak mesti isteri kita kalau dia masuk syurga memang dia dapat yang tu lah. Tapi sekurang-kurangnya dalam hadis menyebut, dalam hadis Bukhari menyebut, satu orang laki-laki sekurang-kurangnya, ini kedudukan yang sekurang-kurangnya semua akan dapat. Ini standard. Dia masuk dalam syurga, dia akan dapat 2 isteri, tidak satu. Tak ada. Wa naza'na fi sudurihim min ghil, dalam al-hadid. Masa mereka masuk dalam syurga, kami cabut daripada dada mereka segala cemburu, iri hati, ghil ni, dengki kianat semua kami cabut, kami buang ke tempat lain. Tak ada. Sehingga kan satu isteri bila dia bersama dengan suami dia, isteri lain akan tepuk bau dia. Bagusnya, untungnya boleh segak, nampak kan ni melawak lagu tu. Kalau dunia boleh menyapu lah tadi. Akhirat dia boleh tepuk bau dia. Nampak berseri, nampak hari ni. Quran kata masa dia bercakap itu, semuanya salaman, salama. Tidak ada ayat yang sindir, menyindir. Tidak ada. Semuanya ayatnya selamat daripada fitnah. Oh, subhanallah. Itulah wanita-wanita yang tak jemu melayan suami mereka. Suami, isteri masuk. Isteri, inilah isteri dengan suami dia. Allah bagi isteri lain lagi kat dia daripada bidadari. Hur ain. Hur. Betul Ustaz nak? Orang kata haura kan? Haura ni orang kata apa? Bila sebut haura ni, pertama wanita tu muda, kulit dia cekang. Tak, kalau tak sebut haura, muda, cekang, mata dia, bila orang tengok mata dia tak nampak mata macam urat-urat mata, putih-putih, nampak semua putih, hitam nampak semua hitam. Haura. Pasal sesuai lah dengan umur dia tu, dia muda. Maka Allah Ta'ala buat kepada wanita yang masuk syurga ni, dia jadi hur. Dia tutup macam manalah muka dia, orang tengok mata dia, orang tahu kata dia sangat cantik. Sangat cantik. Mata dia saja. Hurul ain. Mata dia menggambarkan dia tu hur, cantik. Awak Arab pakai purdah kan? Kita bukan ambil Arab hak jahanam ni, Arab yang solehah lah ni kan. Hak jahanam ni ramai. Ambil hak solehah ni. Yang dia tutup tu pun, kita tengok mata dia. Kita tak cakap, hati kita kata, segaknya mata dia. Wajah dia kita tak tahu macam mana. Segak ni. Allah pampangkan kecantikan dia pada mata dia. Allahu Akbar. Oh ya Allah ya Tuhan, tak tahulah. Nanti satu hari kita kena cerita pula wanita masuk syurga ni macam mana. Nak cerita ke? Boleh, saya boleh cerita. Kalau panjang sikit boleh ke Pakcik Din? Tak apa, Pakcik Din kata tak apa. Pak Amin, Pakcik Din kata tak apa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di antara benda yang Allah Ta'ala bagi pada ahli syurga, pada ikhwan, dalam surah Ad-Dukhan ada 54. Allah katakan, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ. Kami kahwinkan mereka dengan hur ain. Kita tak tahu nak terjemah apa, kita kata bidadari. Tapi kami jadikan pasangan mereka itu satu wanita yang bila tengok mata dia saja, orang tahu kata dia amat-amat cantik. Tak ada khilaf, dia memang cantik. Ada orang dia cantik, khilaf. Kita tak sepakat kata dia cantik. Yang ni tengok dia tu, Allah, mata dia tu semua orang tengok, orang kata ya Allah, dia ni memang sangat-sangat cantik. Sangat-sangat cantik. Zukhruf, Allah kata udkhulul jannata. Allah kata pergi masuk syurga. Antum wa azwajukum. Kamu dan isteri-isteri kamu pergi masuk syurga. Ini untuk orang bertakwa tadilah, baik laki-laki baik perempuan.
Allah tapi masuk syurga. Udkhulul jannata. Apa semua pergi masuk syurga. Antum wa azwajukum. Kamu dan pasangan kamu, isteri-isteri kamu. Tuhbarun. Kamu masuk dalam syurga, tuhbarun. Tak usah fikir apa? Fikir seronok. Tak usah fikir dah. Fikir ke diri hampa dalam keadaan cukup gembira, pi masuk pi. Apa yang aku akan bagi kepada hampa dalam tu, kesemuanya hampa duduk dalam keadaan cukup gembira. Subhanallah, Allahu Akbar. Dalam surah Ar-Rahman, Allah cerita wanita ke mana-mana bidadari Allah buat dalam syurga. Fihinna khairatun hisan. Fihinna khairatun hisan. Allah kata dalam syurga tu, isteri-isteri yang duduk dalam syurga ni sifat dia khairatun hisan. Khairatun hisan. Apa makna khairatul hisan? Dia khairatul hisan, dia baik. Hisan, dia ihsan. Dia duduk dalam syurga, Allah ubah diri dia tu. Allah ubah diri dia, dia menjadi khairatul akhlaqi hisanul ujuhi. Akhlak dia jadi mulia, penampilan diri dia jadi cantik. Khairatul hisan. Dia bercakap baik, dia layan baik, kesemuanya dia buatnya indah-indah. Kata ahli bahasa, dia kata al-hur syiddatul bayadul ain. Kalaulah putih ni syiddatul bayad, mata putih dia ni putih, bayadul ain, sangat-sangat putih yang putih tu. Kalau dikatakan syiddatus sawadul ain, kalau yang hitam tu memang hitam sungguh. Benar boleh bayang? Biasa gambar apa? Biasa gambar Hindustan lah. Orang putih jarang mata besar-besar ni. Kalau Korea lagi sepek-sepek. Biasa yang jenis Kashmir, main belah sana tengok mata dia. Kalau itu Ustaz mana? Ustaz Pakistan, Ustaz Chang. Kalau penuh mata hitam dia, hitam betul, putih sungguh. Allah Ta'ala bagi. Law anna hawra basaqat fi sab'atil abhur la'adhubatil bihar min udhubati riqiha. Kalaulah satu daripada bidadari yang cantik ni, hak comel ni, cantik ni, basaqat, dia ludah fi sab'atil abhur, 7 laut dia pergi ludah. Tu je kata dia ludah. Ayat laut dia tu, ayat kena ayat laut. La'adhubatil bihar, maka air yang masin tu akan bertukar rasa kerana yang ludah ada yang manis. Subhanallah. Dan Nabi kata apa, Abaman? Ingat Nabi kata apa? Kini masa kita baca, saya ingat bulan puasa kot kita baca, ada pun zifaf, ada zifaf, ada perkahwinan, kan? Ingat lagi bulan puasa, kan? Salah satu daripadanya Nabi kata apa dia? Suami isteri ni dia akan bertukar apa? Ayat liar. Dengan bini betul lah dulu. Cik dia nak masuk syurga tu kan. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ahli jannati bi rahmatika ya Allah. Ya, dia akan tukar ya.
Kan Nabi kata pada sahabat dia, kenapa kau kahwin dengan janda? Kan? Kau kahwin dengan apa? Anak dara, kau boleh melawak dengan dia, kau boleh bergurau dengan dia, kau boleh bertukar ayat liok dengan dia. Jadi ayat liok bidadari itu salah satunya ialah wanita yang salihah di dunia ni lah. Dia masuk dalam syurga, dia akan duduk pada posisi itu. Di samping memang Allah sediakan bidadari asin untuk orang-orang yang beriman ni. Bidadari asin tu dia manusia. Dia manusia. Dia manusia. Dia daripada manusia. Dia tak boleh makhluk lain. Sebab pasangan min anfusikum azwajan. Pasangan kita mesti dari kita manusia. Kita tak dapat pasangan jin. Pasangan kita dari kita. Tapi dia ni Allah buat khas dalam syurga. Jiwa-jiwa dia sayang pada kita. Dia hati dia hanya untuk kita. Ya subhanallah. Nabi kata apa? Abdullah bin Mas'ud kata apa? Haura ni, bidadari ni, dhahikat fi wajhi zawjiha fabadat thanayaha fabariqat. Dia ni kalau dia gelak dhahikat fi wajhi zawjiha. Dia gelak kat suami dia lah. Dia gelak. Tak ada lah dia gelak. Senyum ke apa kan dia gelak. Dia duduk gelak dengan suami dia. Maka apa akan terjadi? Masa dia renyah tu, putih gigi dia tu, Nabi kata, gigi dia tu punya putih tu berseri-seri suami dia tengok. Kuning-kuning, segala cabai duk celah gigi tak ada. Subhanallah. Allah punya bagi, ya Allah. Bau durian, bau laksa tempoyak tak ada. Pendek kata bau masam pun tak ada. Dalam surah Safat Allah kata, ni untuk siapa ni? Ni untuk Seri Kandi kita di belakang ni lah. Ni saya dia bertukar lah jadi ni. Saya soalan dia, Ita dah tanya kan, terus calon bidadari lah tu Kak. Esok dia disenyum lah kat Kak. Dia tengok gigi dia. Cik Din, kita dapat Cik Din. Cik Nazri gelak sampel. 49 Safat. Allah cerita pasal bidadari, wanita-wanita salihah ni. Allah kata apa? Ka'annahunna baydun maknun. Ka'annahunna baydun maknun. Kulit mereka. Bila daripada masuk syurga kan, bila masuk syurga, Allah kata kulit mereka ni ka'annahunna, seolah-olah mereka ini baydun, macam mana telur maknun, yang duduk satu tempat yang tersimpan elok. Orang kata macam telur borong unta tu, besar, dia punya putih tu tak ada satu titik. Cantik putih dia, berseri putih dia, segar putih dia. Ka'annahunna baydun maknun, terpelihara, diletak satu tempat. Mamang boleh bayang, mamang berputih baju. Boleh bayang mamang macam mana? Subhanallah ikhwan. Ya Allah. Pakcik tanya, adakah semua bidadari macam tu? Ya, setakat ni kita baca ni macam tu. Macam-macam ada kan, tapi bentuk opah. Jadi di sana di syurga tu semua sama lebih itu lah. Ada benda ni Allah Taala bagi cantik ni semua ni atas mata suami dia. Esok saya dengan pakcik kata bidadari cantik, saya kata pakcik saya punya lagu cantik. Pakcik kata mana cantik, saya kata pakcik tak tengok mana pakcik tahu. Betul Pakcik Din. Kan? Saya tahu jumpa Pakcik Din, pergi market jumpa Pakcik Din. Pakcik dia boleh kata, saya punya bidadari lagi montok-montoknya ada. Saya kata mana ada Pakcik Din? Pakcik kata hampa tak tahu.
Sangat indah. Di atas mata dia punya. Tapi sekurang-kurang keindahan dia macam ni. Macam Nabi sebut kan, bila suami mereka keluar daripada rumah, suami dia balik mai, masa suami dia keluar tu cantik, tampan. Bila balik mai, dia tengok lebih tampan. Macam mana Tuhan hias mata dia? Kita, suami kita keluar rumah elok, balik berserogai. Kita kata awak balik kerja tu jadi. Tak, ni balik handsome, pi handsome, keluar handsome, balik lagi handsome. Kerana rahmatnya Allah Ta'ala bagi setiap Jumaat di dalam syurga. Ya Allah, ya Tuhan. Masya Allah. Subhanallah pakcik. Tapi ni semua Allah bagi ke siapa? Allah bagi kepada orang yang bertakwa. Allah bagi pada orang yang beriman. Allah tak bagi kepada sebarangan orang. Duk pergi buat lebih kurang ke Tuhan ni, Tuhan tak bagi semua ni. Tuhan bagi habuan dunia ya. Dan bila tengok habuan dunia ni, Allahu Akbar. Tak ada lah cara mana sangat lebih habuan dunia ni banding dengan apa yang ada dalam syurga. Tak ada. Jadi kulit ahli syurga. Dan lagi satu Pakcik Din, tengok Al-Hasan, dia bercerita pasal bidadari. Dia bercerita depan dia dalam kuliah dia, Hasan Basri kan, dalam kuliah dia ramai anak-anak muda. Dia duk cerita pasal bidadari kat depa. Bila dia duk cerita, dia tak nampak depa macam apa? Macam Pakcik Din bagi respon tadi kan. Sepatutnya macam tu lah. Dia pun buat macam dia kata sepatah. Dia kata, ya ma'syara syabab. Oi, dia kata, hampa orang muda. Oi. Amma tashtaquna ila al-huril 'ain? Hampa ni kayu ke? Hampa tak rindu kan dengan huril 'ain? Ni Tuhan buat ni semua untuk hampa ni. Ni dalam rukun iman. Pasal apa sampai tak? Pakcik Din kata, tidak apa? Apa? Payah nak sebut Pakcik Din. Dia tidak sampai terbuka kita punya semangat kita nak beriman ke, nak bekerja keras ke untuk Allah, nak memburu bidadari. Memburu dengan apa? Dengan iman. Buru dengan apa? Dengan amal saleh. Kita buru dengan apa? Kita buru dengan takwa. Ya subhanallah. Cantik Allah Ta'ala bagi. La sya'rul mar'ati minal huril 'ain atwalu min janahin nasri. Allah jadikan sya'rul mar'ah min huril 'ain, rambut bidadari. Tak ada yang pendek, semuanya atwal, semuanya panjang. Bila dia jalan tu, suami dia asyik tengok rambut dia. Haji Karim lengoh ke? Dia betul lucu. Oh subhanallah. Apa lagi ya? Allah nak bagi pada bidadari ni? Mata dia cantik, air liur dia manis, gigi dia berseri, tangan dia lembut. Dia tu satu orang yang sangat berakhlak tinggi, wangi. Dahsyat Allah Ta'ala bagi. Dan dia ni tak nak dah orang lain. Kalau Allah kata itulah suami dia, yang itulah suami dia. Dalam Waqi'ah Allah cerita, uruban atraba li ashabil yamin. Allah kata uruban atraba. Allah bagi mereka ni segagan umur. Uruban atraba. Kenapa bagi segagan umur? Kerana cinta dia kepada suami dia tu tak berbelah bagi. Li ashabil yamin. Ini semua untuk dia tak ada nak marah suami dia macam alah, ingat handsome sangat, lagi handsome pun dah. Macam Pak Mi'on kata kan, kalau awak tak mau naik dengan kita tak apa, kita bawa Sarabanu.
Kan Pak Mak tanya, duit yang kita kasih awak simpan tu banyak mana? Ada 500 tak cukup. Nak buat apa? Nak beli skuter. Kita boleh pilih garden, romen-romen. Subhanallah. Esok kita masuk syurga, romen aja kerja kita. Subhanallah. Kan? Oh, Allahu Akbar. Dahsyat Allah Ta'ala bagi. Tidak ada yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam syurga, melainkan Allah bagi kepada kita uruban atraba. Imam Ibn Qayyim kata, dengan umur, dengan tenaga, dengan jiwa, kesemuanya. Tadi Abnan kata apa? Match. Dia masuk, kena. Dia tak jadi macam hal dunia ni, dia kadang umur tak sama, perasaan tak sama, rupa paras kadang tak sama. Dah. Syurga ni uruban atraba. Ibn Qayyim kata, Allah bagi pasangan tu, bila dia sayang kepada suami dia, dia sayang sungguh, dia puas dia sayang. Dia puas sayang suami dia, dia dapat kepuasan, dia cinta sungguh. Suami dia keluar, dia tunggu. Allahu Akbar. Nah, inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Allahu Akbar. Kata Quran kata pada kita Waqiah 35-36, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Inna ansha'nahunna insya'a. Allah kata kami jadikan mereka bidadari. Kami yang jadikan mereka insya'a. Kami nak bagi jadi, kami bagi jadi mereka. Langsung kami bagi jadi mereka. Faja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka itu, di atas nama mereka itu, kami jadikan mereka abkara. Sentiasa dalam keadaan perawan. Abkara. Mereka bersama dengan suami mereka, mereka masih perawan. Kata Syekh Abdul Rahman Sa'di, Syekh Abdul Rahman Sa'di kata, tak ada langsung kepada mereka ni sifat wanita dunia. Tak ada langsung. Apa saja yang Allah sebut dalam syurga, kadang-kadang nama saja sama macam dunia, tapi benda tu tak sama. Wa utu bihi mutasyabiha saja, tetapi tak sama. Mungkin sama pada nama saja. Buah-buahan nak sama potang situlah, tapi Allah jadikan mereka ini bersih. Kata Abdullah bin Abbas kata, masa dia terjemah ayat ni, walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Allah kata mutahharatun, azwajun mutahharatun, pasangan yang bersih. Abdullah bin Abbas kata apa dia? Depa ni, kata Abdullah bin Abbas, depa tak ada kahak. Khair tu tak ada. Kahak tak ada. Depa tak ada sendawa. Depa makan nangka ke macam dia? Tak ada. Allah jadikan depa ni sopan sungguh. Wanita sungguh. Perangai depa dengan rupa paras depa tu masuk ngam. Yang benda tu tak dapat dalam dunia. Dalam dunia ada orang perangai dia elok, tapi rupa paras dia kurang sikit. Ada orang rupa paras dia cantik, tapi perangai pula tak elok. Kita nak cari satu orang cantik, rupa paras dan masuk dengan akhlak ni, saya ingat 1 in a million lah. Yang duk ada di belakang-belakang ni aje lah. Rupa-rupa paras dengan akhlak tu masuk lah. Pakcik setuju ke dengan saya? Cara pakcik tu lambat. Yang ni sajalah yang ada. Subhanallah. Allah tak bagi kepada mereka ludah meludah. Mereka tak perlu ludah. Allah tak bagi mereka bersalin. Sebab bila bersalin mereka ada nifas. Allah tak bagi. Nifas akan menghalang mereka layan suami mereka. Allah tak bagi kepada mereka haid. Dan mereka tak perlu kencing pun dalam syurga. Mereka ni azwajun mutahharatun, bersih.
akhlak bersih, tubuh badan bersih, peluh depa tu turun dalam keadaan mutahhar. Oh ya Kalau kita kentut, tak perlu kentut. Allah, ini semua kentut. Kerja buang angin. Tak perlu dalam syurga, tak perlu buang angin. Buang angin adalah sifat tidak ada akhlak. Dia semua di dunia, benda kotor ni di dunia, sesuai dengan sifat dunia. Akhirat tak ada. Sehingga kata Abdullah bin Abbas, bila suami dia layan suami dia, bersama dengan suami dia, dia tidak perlu benda yang mewajibkan mandi. Tak perlu. Dia tak ada hukum, dia tak perlu ada air mani. Dia nak kena mandi, tak perlu. Dan dia tak ada letih. Tak ada letih. Orang tanya pada Abdullah bin Abbas, tak letih? Yang tanya ni duk pakai otak dunia kan. Kita dengan macam-macam Viagra semua nak telan. Kau nak renyap betul-betul punya. Nak telan serba mak nenek. Dia pun tak letih. Dia kata tak letih. Allah bagi kepada mereka dahman. Apa Allah Ta'ala bagi kepada dia? Kekuatan mereka itu kekuatan seperti orang. Dahman. Lepas mereka bersama, mereka masih ingat tak bersama lagi. Dan bersama yang tadi tu bukan satu lelah, satu letih. Dia dapat dahman. Oh, pakcik. Pandai pakcik urai Tiap hari dia lagi elok. Akbar. Pak Amir boleh faham ke pakcik dia habaq tu? Allah Akbar. Dan lagi satu, Abdullah bin Mas'ud kata apa? Abdullah bin Mas'ud kata ni, kita boleh cari. Hak saya kata ni semua kita boleh tengok dalam Ibnu Katsir. Abdullah bin Mas'ud kata dalam surah Luqman ayat 6 Allah cerita, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhizaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Allah kata, dan ada di antara manusia ni yang mempergunakan perkataan yang tak berguna, lahwal hadis, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, dan menjadikan Allah itu sebagai olok-olokkan. Maka mereka itu, kata Allah, kepada mereka azab yang sangat pedih. Abdullah bin Abbas kata, orang ni bila masuk syurga, dia tak ada benda ni semua. Yang ada kepada mereka nya ialah, Abdullah bin Abbas bersumpah, dia kata, demi Allah, lahwal hadis, kalau dalam ayat ni kata ada orang mempergunakan lahwal hadis untuk menyesatkan orang. Ini adalah satu nyanyian. Orang menyanyi boleh bagi rosak orang. Tetapi besok dalam syurga, Allah bagi kepada bidadari ni, mereka menghiburkan suami mereka dengan nyanyian. Saya tak tahu lah siapa penggubah lirik dia, tapi kita takkan pakailah lirik-lirik dalam dunia ni. Dia akan hiburkan suami dia. Allahu Akbar, Pakcik Din. Kira kita nanti tidur lena lagu tu, Pakcik Din. Ceh kita lena. Dan Quran kata, fi jannatin 'aliyatin, fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha laghiyatan. Ya, dalam syurga yang 'aliyah, syurga yang tinggi itu, kalau mereka bercakap, mereka menyanyi, mereka berseronok, mereka melawak, la tasma'u fiha laghiyah, kamu tak akan dengar satu pun yang dalamnya ada benda lara. Kesemuanya mempunyai makna dan yang mempunyai arti belaka. Allahu Akbar. Ya Allah, dahsyat Pakcik Din, Allah bagi. Macam mana? Tak perlu kuliah Pakcik Din.
Kalau nak berkuliah, kita bolehlah berkuliah kan. Kita tengoklah macam mana, kita buat program lain lah di sana. Tapi kuliah apa Pak Cik Din? Quran kata kita sibuk. Kita Allahu Akbar. Jadi tak sepatutnya lah bila kita tahu pasal mereka ni, kita tak rasa apa, tak rasa jiwanya menangkap. Kita kena rasa seronok. Ini adalah anugerah Rabbul Alamin kepada orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Jadi hadis tadi, hadis Jabir tadi, Nabi sebut apa? Bila kita nak minta kepada Allah Ta'ala, mintalah sesuatu yang besar. Ya Allah, aku pohon, masukkanlah aku ke dalam syurga ya Allah, dengan kebesaran kau miliki, kehebatan kerajaan kau ya Allah, arahnya maha besar. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kau kabulkanlah doaku ya Allah, jadikanlah aku min ashabil jannah. Padanlah dengan zat yang mulia tu kita minta benda yang tinggi. Takkan kita nak minta rezeki ni, cukup-cukuplah kita kata Allahumma rzuqni wa anta khairur raziqin. Cukup dah lah. Padanlah. Sebab rezeki kita minta tu dekat tu cukuplah. Sesuai dah. Allah bagi ya. Dengan kita minta, lepas tu kita pergi bekerja sikit, kita pergi usaha sikit, Allah Ta'ala bagi kat kita. Kita dapatlah apa yang kita mau. Allahu Akbar. Ikhwan. Cik Din, satu hadis ya Cik Din. Dia patut dua hadis kan, tapi satu hadis. Boleh ke Cik Din? Kita sambung lagi sekali. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.